Pembukaan pusat pemberian vaksin PPV di Kompleks Beli-Belah di sekitar Kota Kinabalu sepanjang cuti sekolah ini antara inisiatif untuk meningkatkan lagi pemberian vaksin bagi kanak-kanak berusia antara 5 hingga 11 tahun di Sabah. Pakar Perubatan Kesihatan Awam merangkap pegawai kesihatan kawasan Kota Kinabalu, Dr. Suhaila Osman berkata, inisiatif itu juga adalah bagi menyokong program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak Big Kids yang masih rendah ketika ini khususnya di Kota Kinabalu. Beliau berkata demikian selepas diminta mengulas berhubung perkembangan Big Kids di Kota Kinabalu ketika hadir pada operasi penguatkuasaan pematuhan prosedur operasi standard bersepadu di Jalan Gaya Kota Kinabalu hari ini. Jelasnya lagi peluang itu harus diambil oleh ibu bapa sebagai persediaan untuk kanak-kanak memulakan sesi persekolahan pada 21 Mac ini. Terdahulu Suhaila memaklumkan ibu bapa boleh mendapatkan vaksin untuk anak-anak mereka di pusat beli-belah sekitar Kota Kinabalu dan penampang termasuk di Imago, Centerpoint, One Borneo, Klinik Kesihatan Dewan Serbaguna Luyang dan Pusat Komersial Teknologi Antarabangsa. Sementara itu, sebanyak 14 notis kompaun dikeluarkan kepada orang awam dan pemilik premis hasil operasi penguatkuasaan pematuhan prosedur operasi standard bersepadu yang dilaksanakan di sekitar Kota Kinabalu hari ini. Operasi yang dilaksanakan seawal jam 8.30 pagi itu berjaya mengesan pelbagai kesalahan membabitkan kegagalan. Individu mengimbas aplikasi MySejahtera ketika masuk ke dalam premis, tidak mempamerkan tanda larangan merokok di premis, merokok di kawasan larangan dan peruncit menjual rokok di bawah harga minimum. Pegawai Kesihatan kawasan Kota Kinabalu merangkap pakar Perubatan Kesihatan Awam, Dr. Suhaila Osman berkata kira-kira 50 penguat kuasa daripada pejabat kesihatan kawasan Kota Kinabalu dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia, Majlis Keselamatan Negara dan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu menyertai operasi itu. Katanya operasi diadakan bagi memastikan masyarakat setempat mematuhi segala undang-undang yang ditetapkan bagi melindungi daripada bahaya penyakit berjangkit, keracunan makanan dan penyakit yang disebabkan rokok. Mengulas lanjut, Suhaila bagaimanapun berkata semua kesalahan itu melibatkan di bawah Akta Makanan 1983, Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004, Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009, Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342 dan Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Suhaila turut memaklumkan bagi tempoh Januari hingga Mac tahun ini, pejabat kesihatan kawasan Kota Kinabalu telah mengeluarkan sebanyak 74 kompaun di bawah akta dan peraturan terbabit, manakala bagi tahun lalu sebanyak 2,355 kompaun dikeluarkan. Katanya kesalahan yang paling banyak direkodkan adalah membabitkan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, yaitu di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia dan pelbagai agensi penguatkuasa yang lain, yaitu sebanyak 2,053 kompaun bagi tahun lalu dan 51 kompaun lagi bagi tempoh Januari hingga Mac tahun ini. Manakala seorang lelaki maut selepas motosikal ditunggangnya terbabit kemalangan hingga dia terperosok ke bawah lori membawa muatan beras di Jalan Kota Belud, Tuaran Pangkalan Abai, Kota Belud petang tadi. Dalam kemalangan jam 4.45 petang itu, mangsa berusia lingkungan 40 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian akibat parah di kepala. Ketua Polis Daerah Kota Belud, Superintendent Syahrudin Mat Husin berkata, siasatan awal mendapati motosikal yang ditunggang mangsa dari arah Bekan, Kota Belud menuju ke Kampung Lentigi. Katanya sebab tiba di lokasi kejadian ketika mangsa hendak masuk ke simpang sebelah kanan, sebuah lori yang membawa muatan beras dari arah Kota Marudu menuju ke Kota Kinabalu terlanggar belakang motosikal ditunggang mangsa. Akibat kemalangan itu, penunggang motosikal terperosok di bawah lori dan diseret sejauh hampir 5 meter. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kemalangan akibat parah di bahagian kepala. Menurutnya, mayat mangsa dibawa ke bahagian Forensik Hospital Kota Belud untuk bedah siasat. Sementara itu, Syahrudin berkata orang ramai diminta supaya sentiasa berhati-hati ketika memandu dan patuhi undang-undang jalan raya serta pastikan kenderaan dalam keadaan baik. Berita seterusnya, 2 bot yang membawa pendatang asing tanpa izin berjaya ditahan pasukan polis marin sebelum diarahkan berpatah balik ke negara asal semalam. Kedua-dua bot yang membawa 17 parti berkenaan dikesan di perairan Laut Bohe Dulang.
pada kira-kira jam 1 petang. Pegawai Memerintah Markas Operasi PPM Sempurna, Deputi Superintenden Muhammad Ismail berkata hasil pemeriksaan mendapati kedua-dua bot berkenaan dinaiki 5 lelaki, 7 wanita dan 5 kanak-kanak. Katanya semua parti terbabit mengaku berbangsa Bajau Filipina dan tidak mempunyai sebarang dokumen perjalanan yang sah. Muhammad berkata PPM tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang cuba membolosi persempadanan negara. Sehubungan itu, Muhammad berkata PPM Wilayah 4 Sabah sentiasa mengalu-alukan maklumat daripada seluruh komuniti maritim untuk melaporkan sebarang aktiviti yang melanggar undang-undang. Seterusnya, jangkitan baharu COVID-19 di Sabah terus menunjukkan tren penurunan dengan pengurangan sebanyak 280 kes kepada 1,235 kes hari ini berbanding 1,515 kes malam. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata sebanyak 21 daerah mencatat penurunan jumlah kes harian dengan 5 daripadanya menunjukkan penurunan agak banyak, iaitu Kota Kinabalu, Keningau, Kota Marudu, Kota Belud dan Tawau. Bagaimanapun katanya beberapa daerah terus merekodkan bilangan kes baharu yang lebih tinggi berbanding semalam, termasuk daerah Papar yang mencatat 141 kes baharu dengan pertambahan sebanyak 54 kes berbanding semalam. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.